Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biiznik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya. Masihkan lagi berikan kita umur untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita ini dan kita berbekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu, berbekallah kamu, fa inna khairaz zadi taqwa, kerana sebaik-baik bekalan menuju Allah Subhanahu wa taala ialah bekalan taqwa. Alhamdulillah, kita pada malam ini berada di tajuk yang terakhir daripada kitab Ziarah ke Alam Barzakh. Sebelum kita masuk ke tajuk ini, kita membacakan sepotong hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang lelaki, wa huwa ya'izuhu, dan baginda menasihati lelaki itu, i'tanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datang kepadamu 5 perkara. Syababaka qabla haramika, saat mudamu sebelum datang waktu tuamu. Tapi masih lagi ada ruh, masih lagi ada hayat. Yang kedua, wasihhataka qabla saqamika, waktu sihatmu sebelum datang waktu sakitmu. Namun masih lagi ada roh, masih lagi ada hayat. Yang ketiga, Nabi berpesan, rebutlah 5 perkara. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika, saat kayamu sebelum datang saat fakirmu. Tapi masih lagi ada roh, masih lagi ada hayat. Yang keempat, wa faraghaka qabla syughlika, saat masa lapangmu sebelum datangnya waktu sibukmu. Tapi masih lagi ada roh, masih lagi hayat. Dan yang kelima, Nabi berpesan, rebutlah 5 perkara ini. Dan yang kelima ini merupakan penentu hidup kita, peluang yang ada pada kita. Wa hayataka qabla mautika, iaitu ketika masa hidupmu sebelum datang saat matimu. Yang kelima ini, peluang yang kelima ini, tidak ada lagi dikatakan ruh, tidak ada lagi hayat bila dah sampai saat kematian kita. Itulah pesan baginda Nabi SAW pada orang yang membaca dan kepada semua, agar kita menggunakan kelima-lima perkara tersebut. 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara, waktu muda sebelum datangnya waktu tua, waktu sehat sebelum datangnya waktu sakit, waktu kita berharta sebelum datangnya jatuh fakir, waktu kita lapang sebelum datangnya saat kita diuji dengan kesibukan. Begitu juga yang terakhir, hayataka, peluang yang besar, iaitu ketika hidup
qabla mautika, sebelum datangnya saat kematian. Jadi bertepatan dengan pada malam ini tajuk yang terakhir tentang beberapa hal yang berkaitan dengan arwah. Beberapa hal yang berkaitan dengan arwah. Singularnya roh, plural arwah. Mengenai perbahasan terakhir ini, penulis, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, banyak mengambil pelbagai keterangan dari buku Ar-Ruh, kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Pertamanya hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat yang dalam keadaan hancur di Madinah. Beliau, yakni baginda, dalam keadaan berpaut pada pelepah kurma. Selanjutnya baginda berjalan melintasi beberapa orang Yahudi. Sebahagian orang Yahudi itu berkata kepada sebahagian yang lainnya, bertanyalah kepada baginda Nabi tentang roh. Sebahagiannya lain berkata, jangan menanyakan hal itu, iaitu tentang roh. Akan tetapi akhirnya mereka pun bertanya, Muhammad, apakah roh itu? Masih dalam keadaan berpaut pada pelepah kurma, sehingga aku mengira bahawa beliau sedang menerima wahyu. Beliau, yakni baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersabda dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang persoalan roh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah, roh itu termasuk dalam urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi pengetahuan berkenaan dengan roh itu melainkan hanya sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mengenai persoalan roh ini, terdapat dua kelompok, terdapat dua kumpulan. Bila sebut tentang roh, ada dua kelompok, ada dua kumpulan. Yang dikatakan kelompok yang pertama ataupun kumpulan yang pertama, bila bahas pasal roh ini, maka kelompok yang pertama ini sama sekali tidak mahu berbicara mengenai roh ini. Kumpulan pertama ni bila tanya tentang roh, mereka akan mengelak, mereka akan mengatakan, dan mereka tidak mahu berbicara mengenai roh, kerana bagi mereka kulir roh min amri rabbi. Kalau orang tanya apa itu roh, mereka akan jawab kulir roh min amri rabbi. Katakanlah roh itu adalah daripada rahsia Allah Subhanahu wa taala, min amri rabbi, bukannya urusan manusia, tetapi hanya adalah urusan Allah SWT. Allah yang mengetahui segala-galanya tentang hakikat roh ini. Ini kumpulan yang pertama, kelompok yang pertama, pendirian mereka. Bila bertanya apakah itu roh, mereka enggan untuk berbicara mengenai roh. Sebaliknya mereka mengatakan kulir roh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Allah, adalah rahsia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan mengenai hal tersebut, iaitu tentang roh itu, tidak diberikan kepada manusia. Tak ada siapa yang mengetahui, illa qalila. Di hujung ayat itu illa qalila, hanya sedikit saja pengetahuan berkenaan dengan roh diberikan kepada manusia. Inilah kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama yang mungkin lebih tepat dipilih. Allahu a'lam. Al-Imam Al-Junaid berkata, roh merupakan suatu hal yang pengetahuannya hanya dimiliki oleh Allah. Min amri rabbi, hanya dimiliki oleh Allah, sehingga tidak seorang pun mengetahuinya illa qalila, kecuali sedikit sahaja. Tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari hambanya untuk mengkajinya lebih
dari sekadar bahawa roh itu memang ada. Cukuplah dia mengetahui, dia beriman bahawa roh itu ada. Cukup sekadar itu. Bila ditanya bagaimana keadaan roh, kulir roh min amri rabbi. Roh itu adalah rahsia Allah, adalah pekerjaan Allah, adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah diberikan ilmu berkenaan dengan roh itu kecuali sedikit sahaja. Dan yang demikian itu merupakan pendapat Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama salaf. Ibnu Abbas sendiri telah memastikan dirinya untuk tidak menafsirkan roh. Ini pendirian Ibnu Abbas. Bila orang tanya tentang roh, dia sendiri mengambil pendirian memastikan dirinya tidak akan menafsirkan apa itu roh. Sebab telah jelas disebut di dalam ayat tadi, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau apakah itu roh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan bahawa roh itu adalah urusan Tuhan, adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu berkaitan dengan roh itu kecuali sedikit sahaja. Dari Ikrimah Ibn Abi Hatim menuturkan bahawa Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai roh. Dia menjawab, roh itu merupakan urusan Tuhan. Senang di jawapan Ibnu Abbas. Ambil balik daripada ayat Al-Quran tadi, kulir ruh min amri rabbi. Orang tanya Ibnu Abbas, apa itu roh? Wahai Ibnu Abbas, dia ambil balik daripada ayat Quran, kulir ruh min amri rabbi. Janganlah kalian mentakwilkan masalah ini, jangan menambah atau menguranginya. Itu pendapat Ibnu Abbas. Katakanlah seperti difirmankan oleh Allah dan diajarkan kepada nabinya. Bila orang tanya apakah hakikat roh, Ibnu Abbas kata, cuba ajar diri kita supaya menjawab seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit sahaja. Surah Al-Isra ayat 85. Ibnu Jarir dengan sanad mursal menuturkan bahawa ketika ayat tersebut turun, orang-orang Yahudi mengatakan demikianlah kami memandangnya. Lalu aku bertanya, jika masalah roh ini tidak diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran dan Taurah, serta tidak diberitahukan kepada makhluknya, lantas dari mana orang-orang yang mendalami masalah ini akan melihat hakikat roh itu? Sementara Abu Al-Qasim Al-Qushairi As-Sa'di di dalam Al-Idah mengemukakan bahawa para ahli falsafah menahan diri untuk tidak membicarakannya, yang ini berkenaan dengan roh. Seraya berkata, roh merupakan masalah yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera kita, tak dapat dicapai oleh panca indera kita, tidak juga dapat dijangkau oleh akal kita. Walaupun tahap setinggi mana pun tahap akademik seseorang, tapi bila berkaitan dengan roh ini, sebut saja kulir ruh min amri rabbi. Tak dapat kita nak menjangkau rahsia Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahawa terbatasnya ilmu manusia terhadap masalah roh ini sama seperti terbatasnya ilmu mereka terhadap rahsia takdir Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman kan? Tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman dengan qada Allah, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Kita tak tahu apakah yang bakal berlaku. Semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yarudul qada illa bidu'a. Dan qada itu tidak akan berubah kecuali dengan usaha dan juga doa daripada kita.
Tapi hakikat qada, takdir Allah SWT itu kita tak dapat mengetahuinya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita boleh mohon pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Hanya boleh berdoa kepada Allah SWT, moga-moga takdir ketentuan hidup kita ini mudah-mudahannya baik-baik belaka. Yang sama ada yang baik ataupun yang buruk, hakikatnya di sisi Allah SWT adalah baik untuk kita sebenarnya. Pada kita mungkin takdir itu buruk, tapi di sisi Allah adalah suatu kebaikan untuk kita. Rahsianya tak dapat dijangkau. Hikmahnya mungkin selepas itu, mungkin seminggu, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, baru dapat kita merasakan ini rahsia hikmah yang Allah SWT yang kita sangka tadi itu buruk untuk kita, rupa-rupanya ia kebaik bagi kita. Itu juga dengan hakikat roh. Kita tak dapat nak diberikan ilmu yang banyak berkenaan dengan roh. Sebut saja kulir roh min amri rabbi. Ibn Battal mengatakan hikmah dari semua itu adalah penyedaran manusia akan kelemahan mereka, supaya kita ni sedar, kita ni lemah. Supaya manusia ni sedar, bukan semua perkara kita boleh sampai, bukan semua panca indera dapat sampai kepada semua perkara. Ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat dicapai oleh akal kita yang bijak, oleh panca indera kita. Antaranya ialah yang disebutkan tadi adalah roh, sama juga dengan takdir. Jadi kegagalan kita tu untuk mengetahui hakikat roh itu nak menyedarkan kepada kita bahawa manusia ni lemah. Manusia ni mempunyai kelemahan. Akan kelemahan mereka mengetahui apa yang ada di luar kemampuan mereka, tak mampu. Sehingga mereka terpaksa mengembalikan pengetahuan masalah roh ini kepada Allah. Jadi kita lemah. Bila tanya tentang roh, kita tak faham, kita tak dapat nak menghuraikan, sehingga kita terpaksa menyerahkan balik persoalan orang tanya apa itu roh, kembalikanlah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulir ruh min amri rabbi. Sedangkan Al-Qurtubi mengatakan hikmah dari semua itu adalah menampakkan kelemahan diri seseorang. Kata Imam Al-Qurtubi, ya, tak mampunya kita nak mengetahui hakikat roh itu menunjukkan tentang kelemahan diri seseorang kerana dia tidak mampu mengetahui hakikat rohnya sendiri. Sedang kita, di antara kita semuanya ada roh. Roh saya, roh tuan-tuan. Tapi dalam waktu yang sama kita tak dapat mengetahui, menjelaskan tentang hakikat roh itu sendiri. Itulah Imam Al-Qurtubi mengingatkan kita bahawa hikmahnya nak menunjukkan bahawa tentang hakikat kelemahan diri seseorang yang tak mampu mengetahui hakikat rohnya sendiri, padahal roh itu ada di dalam diri kita. Itu kelompok yang pertama, pendapat yang pertama tentang permasalahan roh. Bila ditanya tentang hakikat roh, maka kelompok yang pertama ini tidak akan mentakwilkan makna roh, bimbang-bimbang dia menambah ataupun mengurangkan. Termasuklah Ibn Abbas, dan dia menyarankan supaya bila orang tanya apakah hakikat roh itu, maka kejawablah seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 85, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau tentang hakikat roh. Qulir ruh min amri rabbi, katakanlah bahawa roh itu adalah rahsia Allah, adalah ilmu Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan ilmu pengetahuan tentang hakikat roh melainkan sedikit sahaja. Kelompok yang kedua ataupun kelumpulan yang kedua tentang roh ini, yang mana kelompok yang kedua ini membicarakan masalah roh itu
sekaligus mengkaji hakikatnya. Walaupun dikata illa qalila, melainkan sedikit saja ilmu tentang hakikat roh, dan mereka mengkaji yang sedikit itulah. Mereka buat kajian dan mereka membahaskan tentang hakikat roh ini. Tentang ada beberapa perkara yang mereka bahaskan tentang hakikat roh itu. Di dalam buku ini ditampilkan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti hasil daripada keterangan-keterangan daripada kitab Ar-Ruh, iaitu daripada Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Baik, komplain yang kedua ini Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan bahawa ini perbahasan ya, yang cenderung kepada perbahasan. Mengatakan bahawa di antara pendapat yang lebih tepat mengenai masalah ruh ini adalah apa yang dikatakan oleh Imam Haramain, iaitu ruh itu berwujud jasad. Ruh itu wujud dan dia berjasad yang sangat lembut. Jasad yang sangat lembut yang bercampur dengan badan yang kasar. Ini badan kasar, tapi ruh itu berjasad. Dia jasad, tapi dalam jalan jasad yang lembut, yang tak dapat dilihat, berbanding ini jasad yang kasar. Ini kata pendapat Imam An-Nawawi. Diwujudkan perbahasan lah. Golongan yang cenderung untuk mewujudkan perbahasan tentang ruh mengatakan bahawa ruh itu ialah wujud berjasad dalam keadaan yang sangat lembut, bercampur dengan jasad yang kasar. Itu pendapat perbahasan yang pertama, ya. Yang kedua pula disebutkan juga dalam perbahasan golongan yang kedua ini, kelompok yang pertama sendiri masih terdapat perbezaan pendapat apakah roh itu diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam faham ataupun tahu akan hakikat roh? Kita ialah mungkin kita ni manusia biasa kan. Kita tak tahu tentang hakikat roh. Tapi baginda Nabi tu, baginda Nabi mereka bahaskan, adakah Nabi tu tahu akan hakikat roh? Kan? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Abi Hatim menerima berita dari Abu Syekh yang bersumber dari Abu Usamah. Usamah menerimanya dari Saleh bin Hibban yang berasal dari Abdullah ibn Buraidah. Dia mengatakan Nabi SAW sendiri telah dicabut ruhnya, tetapi baginda sama sekali tidak mengetahui ruhnya sendiri. Ini pendapat yang pertama. Adakah Nabi tahu akan hakikat ruh? Nabi sendiri pun dicabut nyawa dan Nabi sendiri pun tak tahu tentang hakikat ruh itu. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan satu kelompok lagi, mereka berpendapat bahawa Nabi SAW tahu akan hakikat roh. Ini Nabi, ini Rasul, bukan manusia biasa. Ini pendapat mereka, Nabi tahu akan hakikat roh. Mereka kata bahawa Nabi SAW mengetahui dan melihatnya, tetapi baginda tidak diperintahkan untuk memperlihatkan kepada umatnya. Nabi tak disuruh untuk memperlihatkan, ceritakan kepada umatnya. Okey. Itu perbahasan yang kedua. Nabi kita tahu ke tak tahu tentang hakikat roh? Ada dua pendapat. Yang ketiga, majoriti kaum muslim berpendapat bahawa roh itu berwujud jasad. Itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan hadis serta ijma' para sahabat. Ini perbahasan yang ketiga. Majoriti kaum muslim berpendapat roh itu wujud, dan wujud dia berjasad. Tadi kita dah sebut berjasad lembut. Itulah yang diterangkan, ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga hadis serta ijma' para sahabat. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis menyebutkan adanya pencabutan, cabut nyawa, ada penahanan, ada roh yang tidak naik ke langit, yang tidak ke bumi. Beberapa pengiriman, penerimaan, pemasukan, pengeluaran, pemberian nikmat dan azab, pemindahan,
juga makan dan minum. Ada roh yang masih makan dan minum kan, roh para syuhada kan, yurzakun kan, mereka diberi nikmat kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pulang dan pergi, ada yang hinggap dalam burung, berbicara dan lain-lain, menunjukkan roh itu ada jasad. Menunjukkan roh itu ada jasad. Nah, dan ada juga roh yang berziarah. Ini menunjukkan roh itu berjasad. Sedangkan hal yang tidak berjasad sama sekali tidak mempunyai sifat seperti itu. Ini perbahasan yang ketiga yang mereka sebutkan, bahawa roh itu ada jasad, tapi berjasad lembut, tak nampak dilihat, tak dapat sampai oleh panca indera, yang dapat dicapai oleh akal. Yang keempat, perbahasan mereka ialah yang benar, kata tuan kitab ini, adalah bahawa roh dan jiwa merupakan suatu hal yang sama. Ada beza tak antara roh dengan jiwa? Sama, Ustaz. Dalam buku ini disebut, pendapat pertama mengatakan roh dengan jiwa itu adalah perkara yang sama. Ada orang panggil roh, ada orang panggil jiwa. Ini berpandukan kepada ayat Quran surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa. Nafsu tu jiwa kan, jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Tak sebut situ roh, tapi disebut perkataan nafsu. Tapi kalau kita faham, wahai ruh-ruh yang tenang lah kan. Jadi tapi disebut ayat Quran tu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan yang puas lagi diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan penggunaan lafaz an-nafsu kat situ, merujuk kata pendapat yang keempat ini, perbahasan yang keempat ini, yang dikatakan roh dan jiwa itu adalah benda yang sama. Roh dengan jiwa benda yang sama. Ini pendapat yang mengatakan roh dan jiwa itu adalah perkara yang sama lah. Tapi dalam kelompok ini masih lagi ada pendapat yang lain mengatakan ada beza. Apa yang dikatakan roh, apa yang dikatakan jiwa, apa yang dikatakan kehidupan. Allahu a'lam bisawab, ya. Allah saja yang mengetahui. Dalam muka surat yang ke-448 disebut perkara yang kelima dalam perbahasan golongan yang menjadikan ruh ini ruang untuk berbahas. Perkara yang kelima mereka sebut, para ulama Ahlus Sunnah bersepakat bahawa roh itu merupakan makhluk yang diciptakan. Merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga makhluk-makhluk yang lain, roh juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, perbahasan juga golongan yang kedua ini, iaitu tentang mereka berbeza pendapat mengenai mana lebih dahulu diciptakan, sama ada roh ataupun jasad. Ayam dulu ke telur dulu? Telur dulu ke ayam dulu? Jadi golongan kedua ni pun menjadikan isu ini sebagai suatu yang dibincangkan. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahawa roh diciptakan lebih awal daripada jasad. Roh tak ada lagi jasad, roh tu dah diciptakan awal, kata pendapat ni. Pendapat yang kedua pula mengatakan arwah ataupun roh itu diciptakan setelah jasad. Setelah jasad tu dalam keadaan diciptakan oleh Allah SWT, barulah ditiupkan roh. Itu pendapat. Ada yang mengatakan jasad dulu, ada yang mengatakan roh dulu.
Ada yang mengatakan roh dulu, lepas tu ada yang mengatakan jasad dahulu. Jadi hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya salah seorang di antara kalian berkumpul dalam rahim ibunya selama 40 hari, lalu menjadi segumpal darah seperti itu, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diutus kepadanya malaikat yang meniup ruh, diperintahkan 4 hal, dan selanjutnya ditetapkan baginya rezeki, ajal, amalnya dan nasibnya, apakah akan sengsara atau bahagia. Itulah hujah yang digunakan oleh kumpulan yang mengatakan mana dulu, roh dulu ke jasad dulu diciptakan. Yang dibacakan tadi yang mengatakan roh diciptakan setelah adanya jasad. Dan yang ketujuh, kumpulan ini juga cenderung untuk berbahas berkenaan dengan hal apakah penganut agama baik kaum muslim maupun yang lainnya berpendapat bahawa roh itu masih tetap ada setelah kematian. Bila kita mati, roh tu tetap ada ataupun sama-sama musnah sekali dengan jasad kita. Jadi pendapat yang ketujuh ni mengatakan baik, semua para penganut agama baik kaum muslim maupun yang lainnya berpendapat bahawa roh itu masih tetap ada setelah kematian. Okey. Yang binasa itu adalah jasad, tetapi roh tu akan terus kekal hidup. Itu pendapat kumpulan inilah yang ketujuh yang dibahaskan. Seterusnya muka surat 450 tentang perbahasan yang ke-8. Terdapat perbezaan pendapat mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi arwah itu adalah pasukan yang dipersiapkan, yang saling berkenalan akan semakin erat, yang bermusuhan akan saling berjauhan. Maksudnya hadis ini sebagai isyarat yang menunjukkan makna perbezaan antara kebaikan dengan keburukan. Perkenalan arwah itu berdasarkan pada perangai yang dimilikinya. Okey, jika sama-sama baik, okey, dia boleh bersahabat. Okey, baik atau buruk ataupun dua-dua buruk. Jika seiring, maka arwah itu akan saling berkenalan. Jika bertentangan, maka arwah akan saling berjauhan. Itu maksudnya. Yang ke-8. Okey. Itu sajalah tentang perbahasan oleh kumpulan yang kedua ini, ya, tentang hakikat roh. Tadi kita sebutkan kumpulan yang pertama, bila disebut tentang roh, maka Ibnu Abbas menyarankan kita jawablah saja kulir roh min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhan. Manakala kelompok yang kedua, mereka mengambil ruang untuk berbahas, dan aspek-aspek perbahasan tadi telah saya sebutkanlah secara ringkas, dan tidak secara panjang lebar. Mungkin dalam buku kitab yang lain disebut dengan panjang lebar tentang aspek-aspek perbahasan berkaitan dengan roh oleh kumpulan yang kedua ini. Jadi di atas ini, kesempatan ini, saya ambil kesempatan untuk mohon ampun dan maaf sepanjang kita membaca kitab ini ada huraian-huraian oleh hamba yang lemah ini, berlakunya kesilapan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu adalah di atas kelemahan diri hamba ini sendiri. Hakikatnya saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon kemaafan daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan apabila kita membaca tajuk-tajuk yang terkandung di dalam buku ini tentang ziarah ke alam barzah ini, daripada tajuk yang pertama sehinggalah tajuk yang terakhir pada malam ini, beberapa hal yang berkaitan dengan arwah memberikan kepada kita sedikit sebanyak pengetahuan ataupun ilmu yang menjadikan kepada kita sebagai persiapan diri kita untuk menjadi manusia yang kayyis. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, yang dikatakan orang yang bijak itu adalah orang yang sentiasa bermuhasabah diri dia.
dan menyediakan amal untuk membantu dia kehidupan selepas mati. Wal ajizu, sedangkan orang yang lemah, orang yang bodoh itu man atba'a hawa, orang yang mengikut hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia hanya bercita-cita, berangan-angan kosong kepada Allah SWT. Harap-harap Allah fahamlah saya ni sibuk, harap-harap Allah fahamlah saya ni penat, harap-harap Allah, dia suruh Allah faham dia. Hakikatnya marilah kita menjadi manusia yang pertama, iaitu yang al-kayyisu, bukan yang kedua al-ajizu, yang lemah. Semoga Allah SWT kurniakan kepada kita istiqamah. Allahumma rizqna istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna istiqamah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.